Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好！ Ya, bersyukur kita boleh bertemu lagi di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah ketiga pada hari ini. 感谢主，如果我们今天在第三堂可以再见面了， Kita mari masuk sekali lagi dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. 在我们还没有听思考神的话语之前，我们先进入祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. 主啊，我们已经预备好我们的心来聆听思考你的话语。 Roh Kudus-Mu bekerja atas hati dan pikiran kami. 求你的圣灵在我们的心思意念动工， Tutup bungkus kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang akan menerjemahkan firman-Mu. 求你赐福你两位仆人，无论是传讲的还是翻译的， Biarlah setiap kami punya roh yang sama untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. 但愿我们两位有同感一灵来明白你的心意， Bahkan boleh menerjemahkannya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. 并且可以传讲出来，是成为众人的祝福。 Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. 求你来赐福每个弟兄姐妹们。 Kalau ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan merebut firman Tuhan, kami juga berdoa Tuhan yang akan tutup bungkus kami. 如果有恶灵来困扰我们，有抢夺你的话语的话，求你来赐福我们，保护我们。 Biarlah kami bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan firman. 但愿我们不但是聆听你的话语，但是我们也可以实行出来。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengambil satu tema. Inilah anakmu, inilah ibumu. 今天呢，我们的主题就是母亲看你儿子，儿子看你母亲。 Kita baca dulu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-25 sampai 27. 我们先读约翰福音19章25到27节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian penerjemah dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来读，然后用中文来读。 Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 站在耶稣十字架旁边的，在他母亲与他母亲的姐妹，并哥罗巴的妻子玛利亚和莫大拉的玛利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就接他到自己家里去了。 Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, bulan ini kita masuk di dalam perenungan tentang 7 perkataan salib. 如果你们注意的话，那我们这个月在思考主耶稣在十字架上的7句话。 Perkataan salib yang pertama kita sudah bahas di minggu yang pertama, yaitu Bapa ampunilah mereka. 这个第一句话呢，是在我们第一周已经思考了。 Jadi perkataan ini disampaikan Tuhan ketika di atas kayu salib, ketika dia melihat banyak orang yang menyalibkannya. 这句话呢，是主耶稣在十字架上说出来的，就是当他看到在他周围有很多人。 Di sana ada serdadu Romawi, di sana ada orang-orang yang mungkin mencambuk dia, ada orang-orang banyak yang mengejek dia. 在那里有罗马的兵丁，也有那些嘲笑他的人。 Kepada orang-orang di bawah salib itu, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 对那些人呢，主耶稣就说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Sebenarnya perkataan salib ini hanya tidak berlaku, bukan hanya berlaku buat orang-orang yang ada saat itu di bawah kaki salib Yesus. 本来这句话不但是给那些在耶稣周围的人， Tetapi buat kita hari ini, 但是也是对我们今天的我们。 Tuhan mengampuni setiap dosa saya dan saudara.
主耶稣已经赦免了我和你的罪。 Apapun yang pernah kita lakukan yang membuat hati Yesus berduka. 无论我们曾经做了什么使耶稣的心感到很悲伤的， Mungkin ada yang pernah berbohong, ada yang pernah menipu, ada yang pernah menyakiti hati orang. 也许有了说谎的，有骗人家的，还有伤了上帝的心。 Kita sudah diampuni oleh Tuhan. 我们已经被上帝赦免了。 Perkataan yang kedua adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 第二句话就是我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。 Sebenarnya perkataan ini diberikan kepada penjahat yang di sebelah kiri dan kanan. 本来这句话是给主耶稣的这个旁边的强盗， Tapi ada orang bilang satu penjahat itu mengolok-ngolok Yesus. 但是有人说那个有一个是在嘲笑主耶稣。 Tetapi penjahat yang satu menyadari bahwa saya manusia berdosa dan saya membutuhkan Tuhan. 但是其他的强盗，他意识到他是一个罪人，需要上帝的帮助。 Jadi melalui ayat ini kita tahu ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan. 所以借着这些经文，我们知道，最终有一个人是得到上帝的救赎。 Walaupun di atas kayu salib sama-sama menerima hukuman mati, asal masih berhembus nafas kita, masih ada kesempatan untuk bertobat. 虽然是一起在十字架上，但是只要我们还有气息，我们还有机会来悔改，来得到救赎。 Hari ini kita membahas sama-sama perkataan yang ketiga yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. 那今天呢，我们一起思考第三句话，就是主耶稣在十字架上所说的话。 Di dalam bacaan yang kita baca tadi disebutkan bahwa Yesus berkata kepada ibunya dan juga murid yang dikasihinya. 刚才我们所读的经文，主耶稣是对他的母亲说的，也对他所爱的门徒说的。 Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." 他说：“母亲，看你的儿子。” Dan kepada murid yang dikasihi, dia juga berkata, "Inilah ibumu." 他对他所爱的门徒也说：“看你的母亲。” Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagian firman Tuhan hari ini agak jarang dikhotbahkan. 本来呢，今天的这个主题是比较少来分享的。 Kalau yang perkataan pertama dan kedua mungkin kita sudah ingat, sudah hafal. 如果第一和第二句话，也许我们也已经背起来了。 Tetapi perkataan yang ketiga yang kita sama-sama bahas hari ini itu lebih jarang dibahas. 但是这第三句话呢，是比较少来分享。 Kita melihat di bawah salib itu dikatakan ada 4 orang wanita. 我们看到在这个十字架旁边有4位妇女。 Yang pertama itu Maria ibu Yesus. 第一就是玛利亚是耶稣的母亲， Yang kedua adalah saudara Maria ibu Yesus. 第二就是玛利亚耶稣的母亲玛利亚的姐妹。 Dalam bahasa Mandarin itu dikatakan Maria punya seorang adik perempuan. 在中文说着玛利亚有一个妹妹， Jadi adik dari Maria. 所以是玛利亚的妹妹。 Nomor 3 adalah Maria istri Klopas. 第三就是格罗巴的妻子玛利亚。 Dan yang keempat Maria Magdalena. 第四就是抹大拉的玛利亚。 Ternyata zaman dulu, zaman Yesus nama Maria itu pasaran. 原来在耶稣的时代，这个玛利亚的名字是非常普遍的， Banyak sekali ya yang namanya Maria. 有很多人是名叫玛利亚。 Sampai kita mungkin pusing Maria yang mana. 是我们感到很困惑，是哪一个玛利亚的？ Ya, jadi di sini ada Maria ibu Yesus, ada Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada 3 Maria di bawah. 在这里有3个玛利亚，就是玛利亚耶稣的母亲，还有格罗巴的妻子和抹大拉的玛利亚。 Nah, selain 4 wanita tadi, ada juga yang disebut di dalam nats kita tadi adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. 那除了这4位妇女以外呢，刚才我们也读了，有一位是耶稣所爱的那门徒。 Siapa murid yang dikasihi oleh Yesus? 那这耶稣所爱的门徒到底是谁呢？ Kita tahu Yesus merekrut ada berapa? 12
murid. 我们知道耶稣召集了12个门徒， Di antara 12 murid ini ada orang-orang yang termasuk tim intinya Yesus. 在这个12个门徒，有这个主耶稣的这个团队的核心， Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. 就是彼得、约翰、雅各。 Sering dalam peristiwa yang penting dan genting, Yesus membawa 3 murid ini datang ke bukit untuk berdoa bersama. 常常在那个危机当中，主耶稣带着这3位门徒来去山上祷告。 Kita mungkin berpikir murid yang dikasih Yesus pasti salah satu dari 3 orang tadi. 我们就会想，这个门徒一定是这3位的门徒是其中一个的。 Memang di Alkitab tidak ditulis siapa murid yang dikasihi oleh Yesus ini. 在这个圣经里面也没有提到这个他所爱的门徒到底是谁。 Karena di kitab Matius, Markus, Lukas tidak ditulis murid yang dikasihi. 因为在马太福音、马可福音和路加福音也没有提到这个主耶稣所爱的门徒是谁。 Hanya di kitab Yohanes tertulis murid yang dikasihi Yesus sebanyak 6 kali. 但是在约翰福音，就记载了主耶稣所爱的门徒，就记载6次。 Jadi para penafsir berkata pasti Yohanes yang menamakan dirinya murid yang dikasihi oleh Yesus. 所以解经家就说，一定是约翰他把自己称为耶稣所爱的门徒。 Kalau kita lihat di malam perjamuan terakhir, sebelum Yesus ditangkap, 我们如果看在主耶稣还没有被抓住的那个晚上，就是在最后的筵席， Yesus mengajak 12 murid makan malam bersama. 耶稣带着12个门徒来一起吃饭， Makanya disebut perjamuan terakhir. 所以被称为最后的宴席。 Waktu itu Yudas dia sudah gak enak hati. 那时候犹大已经很不舒服了， Apalagi setelah Yesus berkata, apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah. 更何况当耶稣说你要做什么就做吧。 Yesus sudah tahu apa yang menjadi niat jahat dari Yudas. 耶稣已经知道那个犹大的恶意是什么。 Di dalam percakapan itu dikatakan bahwa murid yang dikasih Yesus itu bersandar dekat dengan Yesus. 在这里就说了，那耶稣所爱的门徒就靠着耶稣。 Sebenarnya gambar yang ada di depan ini kurang tepat Bapak Ibu ya. 本来这个图片是不太恰当的， Karena menurut kebiasaan orang Yahudi ketika mereka makan bersama, mejanya itu sebenarnya pendek. 本来是在犹太人的习惯，当他们用餐的时候，他们的桌子是比较矮的。 Dan murid-murid setelah cuci kaki mereka itu enggak duduk tetapi nyender duduknya itu. 那个门徒们，当他们已经洗脚的时候，他们不是坐下来，但是就靠着的坐。 Kalau orang Sunda kita makan lesehan, kita kan lepas sendal, lepas sepatu ya, tapi kita posisinya duduk. Tapi kalau orang Yahudi lepas sendal, lepas sepatu mereka itu nyender seperti setengah tertidur. 如果我们是苏丹人呢，我们就脱了我们的鞋子，然后就坐在地上。那如果门徒们呢，他们脱了鞋子，然后做的就是靠着，就像要睡觉一样。 Jadi murid yang dikasihi Tuhan itu persis sebelah dengan Yesus dan posisinya hampir bersandar kepada diri Yesus. 所以耶稣所爱的门徒就是在耶稣旁边，然后他做的就像靠着耶稣一样。 Ya, Petrus berkata bahwa coba kamu tanyakan kepada Yesus siapa yang dimaksud dengan orang tersebut. 所以彼得问，那你问耶稣到底这个人是谁？ Dan Petrus bertanya kepada murid yang dikasihi oleh Yesus tadi. 然后彼得也问耶稣所爱的那个门徒。 Nah, ini hanya dicatat di kitab Yohanes, Bapak Ibu. 这单单记载在约翰福音而已。
Jadi Yohanes menganggap dirinya adalah murid yang memang dikasihi oleh Yesus. 所以约翰他把自己称为耶稣所爱的门徒。 Dan kita melihat bahwa Yohanes juga adalah seorang murid yang paling mengasihi Yesus. 我们也看到约翰是最爱耶稣的门徒。 Kenapa Bapak Ibu Saudara? 为什么呢？ Karena pada hari-hari terakhir ketika Yesus naik ke atas kayu salib, semua murid kabur. 是因为当主耶稣上十字架的时候，所有的门徒就跑掉了。 Yesus ketika ditangkap di Taman Getsemani, sebagian murid itu sudah kocar-kacir, entah kemana. 当主耶稣在一个西马尼园被抓住的时候，所有的门徒已经跑掉了。 Ada Petrus yang mengikuti Yesus diam-diam sampai ke depan pengadilan. 有彼得默默地跟随耶稣，直到那个法庭上。 Tetapi ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia sadar dan akhirnya dia juga pergi meninggalkan Yesus. 但是当彼得3次否认耶稣之后呢，他就觉悟到了，然后他也离开了耶稣。 Tetapi hanya Yohanes yang masih mengikuti Yesus sampai di Bukit Golgota. 但是只有约翰不断地跟随耶稣，直到这个各个他去了。 Perkataan ibu inilah anakmu dan anak inilah ibumu ini diberikan kepada Maria dan Yohanes. 这句话就是母亲看你的儿子，儿子看你的母亲，是给玛利亚和约翰所说的。 Mari kita sama-sama mau belajar apa maksud dari pernyataan Yesus ini. 那我们有一起学习主耶稣所这个说这句话的意思是什么？ Yang pertama kita mau belajar tentang kasih Yesus kepada orang tua. 第一呢，我们是要学习是耶稣对父母的爱。 Yesus mempunyai hati yang mengasihi ibunya Maria. 耶稣是拥有一个爱他的母亲玛利亚的心。 Kita tahu Maria itu melahirkan Yesus karena dia diberikan penglihatan oleh malaikat. 我们知道，玛利亚生下了耶稣，是因为天使就给他一个那个显现。 Bahkan kita tahu Maria waktu itu kondisinya masih muda dan belum menikah. 我们也知道那时候玛利亚还年轻，还没有结婚。 Tidak mudah bagi seorang Maria untuk melahirkan bayi Yesus. 对玛利亚来说，要生下耶稣是不容易的。 Karena kalau bagi orang Yahudi ketahuan menikah, belum menikah tapi hamil, itu seperti berzina. 因为对犹太人来说，如果他们发现有一个人还没有结婚，然后怀孕的话，他们被认为是已经做检孕了。 Dan hukumannya dilempar batu sampai mati. 他们的刑罚就是被用石头打死他们。 Jadi Maria harus mengambil sebuah resiko untuk bisa melahirkan bayi Yesus. 所以玛利亚要冒着这个风险呢，来生下耶稣。 Saya percaya Maria juga sangat mengasihi Yesus. 我也相信玛利亚非常爱耶稣的。 Dan Maria tetap mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. 玛利亚也是伴随着耶稣，直到他生命的尽头。 Saya di sini melihat ada ibu-ibu, ada yang sudah menjadi omah juga. 我在这里看到你们也有已经当奶奶了。 Saya percaya ibu-ibu di sini semua mengasihi anak-anak kita. 我相信你们大家都爱你们的孩子。 Ketika anak sakit, waduh kitanya yang pusing setengah mati, cari obat sana sini gitu ya. 当我们的孩子生病的时候，我们就到处找那个药可以给他吃。 Anak-anak lagi susah, yang jadi mama nggak tega, tetap aja minjemin duit gitu ya, padahal mestinya anak yang ngasih buat orang tua. 当我们的孩子很辛苦的时候，我们还是不忍心，还是给他钱。本来是孩子要给父母钱的。 Ini adalah hati seorang ibu. 这就是一个母亲的心。 Dan saya percaya Maria pun punya hati yang sama. 我相信玛利亚也有同样的心。 Kita bayangkan Maria itu membesarkan Yesus dan melihat pelayanan Yesus begitu dipuja oleh banyak orang. 玛利亚就看到耶稣长大，看到他的这个侍奉，并且
被别人所崇拜的。 Mungkin dalam hati dia juga bangga sebagai seorang ibu. 也许在他的里面，作为一个母亲，她也非常的自豪。 Tapi ketika anaknya ini dihujat oleh banyak orang, ditolak, bahkan sekarang disiksa, dihukum mati, hati seorang ibu mana yang gak menangis? 但是，他看到他的孩子是被嘲笑了，被鞭打，有哪一个母亲的心是没有悲伤的？ Sekarang di depan salib ada anaknya yang sudah sekarat. 现在呢，在十字架上有已经垂死的孩子。 Bapak Ibu Saudara, hukuman salib adalah hukuman yang paling sadis di dunia. 这个十字架在世界上是最残酷的刑罚， Sehingga akhirnya hukuman ini dihapuskan sejak abad keempat. 所以在第4世纪，这个刑罚就已经被取消了。 Ketika Yesus harus pelan-pelan menanggung penderitaan, bagaimana darahnya bercucuran baik dari atas kepala bahkan seluruh tubuhnya, ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan. 当耶稣在十字架上的时候，非常的痛苦，从他的头上到这个全身呢，全部都是流出他的血，是非常痛苦的。 Bahkan ada seorang dokter menganalisa ketika Yesus memikul salib yang begitu berat, 有一位这个医生说，当耶稣背着他的十字架是那么重的十字架的时候， akhirnya di tengah jalan dia sempat terjatuh, ya, karena mungkin dia udah nggak kuat dan salib zaman dulu itu dari balok kayu, ya, 2 buah balok kayu yang sangat berat yang harus dipikul oleh Yesus, itu pasti akan melukai bahunya. 他在路上就跌倒了，是因为那时候这个十字架是用2个木头的，是非常重的，所以他背着十字架的时候，一定会伤了他的这个肩膀。 Dan ada kemungkinan ketika kayu itu mengenai bagian bahu, itu pasti akan menyebabkan pergeseran atau dislokasi. 而且当这个十字架是伤了他的肩膀的时候，他的骨头一定是有挪移了。 Dan ini akan menimbulkan pendarahan dalam. 也在里面会有流血在里面。 Jadi bukan hanya Yesus mengucurkan darah di luar, tapi juga mungkin pendarahan dalam pasti terjadi. 所以不但是他的这个身上有流血，但是在里面也有内伤的。 Ini sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi Yesus. 这对耶稣来说是非常痛苦的。 Dan saya percaya Maria yang melihat kejadian ini dia juga merasa sakit. 我也相信，当玛利亚看到这件事的时候，她也是非常的心痛。 Apalagi sebentar lagi Yesus akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. 更何况，当一下子耶稣就会离开了世界。 Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini apakah ada yang pernah kehilangan seorang anak. 我不知道在你们当中有没有曾经失去了你们的孩子。 Orang tua yang kehilangan anaknya biasanya itu mengalami kesedihan yang lebih daripada seorang anak yang kehilangan orang tuanya. 一个父母失去了他的孩子，比孩子失去他的父母，他的悲伤就更加的痛苦。 2 minggu lalu saya ada pertukaran mimbar ke GKI Jambi. 2周前，我是因为有这个交换讲员，我就在这个站碑服侍。 Kebetulan ada seorang majelis yang menemani kami setelah ibadah. 刚好有一个陪着我们的执事，跟我在一起。 Kami sempat ngobrol-ngobrol sambil sarapan pagi. 我们一面吃早餐，一面聊天。 Dia bilang bahwa 1 bulan yang lalu adik laki-lakinya meninggal. 他说，前1个月他的弟弟死去了。 Kebetulan ibunya juga datang pada waktu itu karena dia baru selesai ibadah di gereja lain. 刚好那时候他的母亲也来，是因为他已经从别的教会做礼拜。 Majelis tadi berkata, tolong doakan mama saya.
这位执事就对我说：“请为我的妈妈祷告。” Mamanya itu sangat kehilangan dan berduka karena kepergian adik laki-lakinya ini. 他妈妈是因为失去了他的孩子，他就非常的悲伤，很失落。 Beberapa hari setelah Imlek kemarin, anaknya itu membetulkan sesuatu, membetulkan atap, dan dia naik tangga kemudian jatuh. 春节几天以后呢，这个孩子就修理了那个屋顶，然后就跌下来的。 Setelah jatuh dibawa ke rumah sakit tidak tertolong. 跌倒以后就带他去医院，但是就不能救了。 Mamanya sangat berduka. 他妈妈是非常的伤心。 Kita bayangkan hati seorang Maria. 我们想象一个玛利亚的心， Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus mungkin yang nafasnya sudah tinggal satu demi satu, mau ngomong pun sudah tersengal-sengal. 他亲自看到耶稣，他的气息也已经断断续续的，讲话也是已经很难的。 Saat itulah Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." 那时候他就说：“母亲，看你的儿子。” Dan dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." 他也对约翰说：“看你的母亲。” Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bahasa Inggris nggak disebut ibu, tetapi woman. 如果在英文是没有说母亲，但是是妇人。 Ichen mungkin dalam bahasa Mandarin dulu juga katanya disebutnya bukan mucin tapi furen. 也许以前在中文也是不是母亲，但是夫人。 Kenapa ada sebutan yang seperti itu? 为什么有这样的称呼呢？ Memang mungkin di terjemahan aslinya tidak disebut ibu, tetapi wanita. 可能在它的原文不是母亲，但是妇女的意思。 Karena Yesus menyadari sebentar lagi dia meninggalkan dunia ini, dia tugasnya tidak lagi menjadi seorang anak tetapi seorang juru selamat. 是因为耶稣意识到他在世界上的生活已经不多了，以后呢，他不是成为一个儿子，但是是成为一个救主。 Dan dia menyerahkan ibunya yang dia kasihi kepada Yohanes, murid yang dia kasihi. 他就把他所爱的母亲就托付给约翰，是他所爱的门徒。 Dia tahu Maria mungkin akan kehilangan. 他知道玛利亚也许就会感到很失落的， Apalagi Maria sudah mulai tua. 更何况玛利亚也已经老迈。 Gimana hidupnya selanjutnya ketika kehilangan seorang anak? 那如果他失去了他的孩子之后呢？他的生活如何呢？ Karena itu Yesus menitipkan Maria kepada murid yang dia kasihi. 所以耶稣把玛利亚托付给他所爱的门徒。 Ini adalah bukti kasih Yesus yang terbesar untuk ibunya. 这就是耶稣对他母亲很大的爱的表达。 Di tengah-tengah penderitaannya sendiri, Yesus tidak memikirkan dirinya. Dia masih memikirkan ibunya. 在他的痛苦当中，他没有为自己着想，但是他是为他母亲着想。 Kalau kita lihat YouTube atau TikTok, mungkin Bapak Ibu ada yang suka lihat TikTok atau YouTube sekarang ya. 如果我们看 YouTube 还是抖音的话， Anak zaman sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. 那现代的孩子是非常了不起的。 Kejahatannya itu sudah tidak bisa dipikir dengan akal sehat. 他们的犯罪已经不可思议了。 Salah satu ada seorang anak yang membunuh ibunya karena tidak dibelikan HP. 有一个孩子是因为母亲没有给他买新的手机，就杀了他的母亲。 Kejadiannya di Sidoarjo bulan November yang lalu, tahun lalu. 就是去年11月份在西多尔就所发生的。 Padahal anaknya udah 30 tahun. 本来这个孩子已经30岁了， Seharusnya bisa cari uang sendiri. 他本来可以自己挣钱， Masih minta HP kepada orang tua. 但是他还是对他的父母要这个手机， Bahkan ketika orang tuanya tidak kasih dia bunuh. 甚至当他的母亲没有给他的时候，他就杀了他的母亲。 Ada satu anak lagi
Dia penjarakan bapaknya karena masalah kotoran kucing. 还有一个孩子是因为这个冒死的问题，他就把自己的父亲关在监狱里面。 Kejadiannya ini masih baru bulan lalu 就是刚刚发生的，就是上个月发生的， di Tegal, Jawa Tengah. 就是在这个中爪哇这个。 Gara-gara masalah kotoran kucing, dia marah sama papahnya dan memenjarakan papahnya. 是因为这个冒死，他对父亲很生气，然后把父亲关在监狱里面。 Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak sekali anak-anak yang durhaka. 这个时候呢，有很多的孩子对父母是不孝敬的， Dan ini memang sesuai dengan kata Alkitab, Bapak Ibu Saudara. 就是符合圣经所说的。 Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 在提摩太后书第3章1到4节说：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，邦毒，违背父母。” 忘恩负义，心不圣洁，勿亲情，不结怨，好说谗言，不能自悦，心情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。 Banyak mungkin anak-anak zaman sekarang yang seperti itu. 也许有现在的。 有很多的孩子们就像这样。 Salah satu yang disebutkan tadi, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. 就像刚才所说的，他们就会对父母叛逆，忘恩负义的。 Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi sebuah teladan yang indah. 那主耶稣给我们一个美好的榜样。 Bagaimana dia tetap mengasihi Maria di akhir hayatnya. 他如果在他生命的尽头，他还是爱他的母亲玛利亚。 Dalam kondisi dia pun menderita sakit yang begitu luar biasa, dia akan menghembuskan nafas terakhir, dia ingat ibunya. 在他的痛苦当中，他要那个最后的气息的时候，他还是纪念他的母亲。 Ada sebuah kutipan yang cukup baik ya, saya catat di sini. Uang itu bisa dicari, ilmu itu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. 在这里有一句非常美好的一句话，就是钱财可以寻找，这个知识也可以探索，但是我们爱父母的机会是不会再重来的。 Jadi harta itu bisa kita cari kapanpun. 这个钱财呢，我们都可以寻找， Tetapi mengasihi orang tua kita itu nggak akan terulang lagi. 但是爱我们的父母就不能再重来。 Yang kedua, kita melihat teladan Yesus, bagaimana dia punya tanggung jawab terhadap orang tua. 第二呢，我们看主耶稣他如何对父母的有这个责任。 Kita ingat Yesus pernah dicatat ketika dia berusia 12 tahun bersama-sama dengan orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah. 我们知道耶稣在12岁的那一年，曾经跟玛利亚和约瑟去圣殿。 Mereka beribadah, kemudian Maria dan Yusuf pulang. 他们在那里做崇拜，然后耶稣和玛利亚就回去了。 Ketika di tengah jalan mereka baru sadar Yesusnya tidak ada. 在路上的时候，他们在觉悟到耶稣不在他们那里。 Karena itu Maria dan Yusuf mereka cari-cari, mereka putar-putar, akhirnya kembali ke Bait Allah dan menemukan Yesus ada di sana. 然后玛利亚和约瑟，他不断的在寻找耶稣，直到他就发现耶稣是在那个还是在殿中。
Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagian ini adalah catatan terakhir yang menceritakan tentang Yusuf, ayah dari Yesus. 我们可以注意一下，在这些经文是最后记载关于这个约瑟。 Di bagian Alkitab lain tidak lagi disebutkan tentang ayahnya Yesus, Yusuf. 在其他的这个经文呢，没有在记载是关于这个耶稣的父亲约瑟。 Ketika Yesus memulai pelayanannya mengubah air menjadi anggur, di sana Maria ada, tetapi Yusuf tidak dicatat. 当主耶稣说做神迹的时候，就是把水变酒的时候，在那时候玛利亚在，但是约瑟不在。 Ada penafsir Alkitab berkata bahwa sebenarnya Maria ini menjanda ketika dia masih cukup muda. 有解经家说，这个玛利亚也许她年轻的时候已经做寡妇了， Mungkin Yusuf sudah meninggal duluan, 也许这个约瑟已经早早已经死去了。 walaupun tidak dicatat di Alkitab kapan meninggalnya. 虽然在圣经里面没有记载他什么时候去世了。 Jadi ketika Yesus ada di atas kayu salib, Maria sudah menjanda. 所以当主耶稣被钉在十字架上的时候，玛利亚已经是一位寡妇了。 Jadi Yesus punya sebuah beban atau tanggung jawab bagaimana memikirkan masa depan dari Maria, ibunya. 所以主耶稣有一个负担，有一个责任，如何这个玛利亚在她老迈的时候会怎么样？ Kita tahu Yesus itu punya saudara-saudara, Bapak Ibu. 我们知道耶稣也有他的弟兄。 Kalau di Alkitab dicatat, Yesus itu ada 4 orang adik laki-laki, 在圣经记载，耶稣有4位弟弟， yaitu Yusuf, Simon, Yakobus, dan Yudas. 就是约瑟、西门、雅各和犹大。 Tetapi kenapa Yesus tidak mempercayakan ibunya kepada saudara-saudaranya ini? 但是为什么耶稣没有把他的母亲托付给他的弟兄们啊？ Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan lain di Yohanes pasal 7, saya akan bacakan buat kita semua ya. Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. 在约翰福音第7章3到5节说，耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里，上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看，因为连他的弟兄说这话，是因为他们不信他。” Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa saudara-saudara Yesus ini mereka pun tidak percaya bahwa Yesus ini anak Allah, tidak percaya Yesus bisa melakukan mujizat, tidak percaya apa yang selama ini Yesus lakukan. 所以从这些经文，我们可以看到，主耶稣的弟兄也不相信耶稣是上帝的儿子，也能够行神迹，他们也不相信主耶稣一直以来所做的一切。 Memang ada yang berkata bisa saja ini bukan adik kandung Yesus, tapi mungkin istilahnya mah sepupu Yesus. 有人说，也许他们不是耶稣的亲兄弟，但是是一个表亲而已。 Ada juga yang bilang mungkin anak Yusuf bukan dari Maria, tetapi dari istrinya yang lain, tapi memang di Alkitab tidak dicatat. 也有人说，也许他们是约瑟跟别的女人的孩子，但是在圣经里面也没有记载。 Tapi dengan jelas Yesus tidak mempercayakan Maria kepada saudara-saudaranya tadi. 但是耶稣没有把他的母亲玛利亚托付给他的弟兄们， Tetapi dia mempercayakan ibunya ini kepada murid yang dia kasihi. 但是他把这个玛利亚托付给他所爱的门徒。 Karena di bawah kayu salib kita juga tidak melihat dan mencatat ada saudara-saudara Yesus di sana. 因为在十字架那里，我们也没有看到有耶稣的弟兄们在场。
Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dan sejak saat itu murid itu yaitu Yohanes menerima dia yaitu Maria di dalam rumahnya. 就是从此，那门徒就是约翰，就接他就是玛利亚到自己家里去了。 Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini kalau ditelusuri sebenarnya masih sepupu dengan Yesus. 约翰呢，本来跟这个耶稣是一个表亲。 Jadi tadi dikatakan ada seorang saudara Maria, ibu Yesus yang bernama Salome. 刚才也有提到了，有这个玛利亚的姐妹就是撒罗米。 Memang di dalam kitab Yohanes tidak disebutkan nama Salome, tapi di bagian kitab lain ditulis ada yang seorang berdiri di bawah kaki Yesus yaitu Salome. 在约翰福音是没有提到这个撒罗米，但是在其他的福音书有提到这个撒罗米这个名字。 Salome ini adalah istri dari Zebedeus, ayah dari Yohanes dan Yakobus. 这个撒罗米是西庇太的妻子，是约翰和雅各的母亲。 Jadi sebenarnya Yesus dengan Yakobus dan Yohanes masih sepupuan. 所以耶稣跟约翰跟雅各还是表亲的。 Jadi Yesus ini menyerahkan ibunya kepada Yohanes untuk dia rawat, untuk dia jaga. 所以耶稣把他的母亲托付给约翰，让他可以照顾他的母亲。 Ini merupakan sebuah tindakan tanggung jawab Yesus untuk masa depan dari ibunya yang sudah mulai tua. 这就是主耶稣对他老迈的母亲的责任。 Dia tahu sebentar lagi dia meninggalkan dunia ini, tapi ibunya masih harus tetap melanjutkan hidupnya. 他知道他过一阵子就会离开这个世界了，但是他的母亲还是要继续他的生活。 Bapak Ibu Saudara, zaman Yesus para janda itu nggak kerja. 在耶稣的时代，这个寡妇没有工作。 Kalau zaman sekarang banyak janda-janda yang hidupnya senang karena mungkin punya banyak harta, punya pekerjaan yang layak. 如果这个时候呢，也许有很多寡妇有很好的生活，有很多的钱，是因为他们也有一个好的工作。 Tetapi zaman Yesus orang Yahudi punya kebiasaan para janda itu tidak ada pekerjaan. 但是在耶稣的时代，这个寡妇呢，他们没有去工作， Sehingga seorang janda harus menggantungkan hidupnya kepada laki-laki lain atau kepada keluarga yang merawatnya. 所以这个寡妇她要依靠她的生活是依靠她的家人，或是依靠别的男人。 Jadi Yesus mempercayakan masa depan Maria kepada Yohanes. 所以耶稣把玛利亚的未来就托付给约翰。 Kita melihat di sini Yohanes adalah seorang yang sangat bertanggung jawab. 我们可以看约翰是一个蛮有责任的一个人。 Dia langsung membawa Maria pulang ke rumahnya. Bahkan bapak-bapak gereja berkata Maria masih hidup sampai 11 tahun lagi. 约翰就马上带着玛利亚到他家里，甚至这个玛利亚还住在他家里11年之久。 Jadi menurut catatan dari tradisi gereja mula-mula, Maria masih hidup 11 tahun lagi dan dirawat oleh Yohanes. 所以按照这个起初教会的记载，玛利亚还活着11年之久，并且是住在这个约翰家里。 Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini adakah yang masih punya orang tua? 我不知道你们还有父母吗？ Mungkin yang sudah generasi lanjut sudah nggak ada orang tua. 也许比较年纪已经年长的已经没有父母了， Yang lebih muda saya yakin masih ada orang tua. 比较年轻的还有父母。 Mari kita sama-sama belajar dari teladan Kristus. 那让我们一起来学习这个耶稣的榜样。 Dia tetap mengasihi dan punya rasa tanggung jawab bagi orang tuanya. 他还是爱并对他的父母有这个责任感。 Bapak Ibu Saudara, saya menikah dengan Muse ini karena dia orang asing, dia yang harus banyak bolak-balik ke China. 是因为我跟这个牧师结婚，他是因为外国人，所以他是要来来去去的。 Sering jemaat tanya Muse kemana? 经常有这个会友问牧师去哪里呢？ Oh lagi balik ke China, saya bilang, atau pulang kampung. 他再会乡下，就是回中国去了。
Kadang-kadang ada jemaat bilang, aduh balik lagi cenah. 然后他们就说啊，再回去啊， Karena Musa sekali pulang itu lama, bisa 2 bulan, kadang 3 bulan. 因为他回去的时候是很久，可能是会2-3个月。 Beberapa tahun terakhir Musa pulang itu setahun 2 kali. 最近呢，他回去的时候，1年有2次的。 Kenapa dia harus melakukan itu? 为什么他这样做呢？ Karena dia masih merasa saya punya tanggung jawab untuk merawat orang tua. 因为他有责任来照顾他的父母。 Suami saya itu punya papa mama yang masih hidup. Papa sudah 87, mama udah 82. 他的父母还活着，他爸爸87岁，妈妈82岁。 Papa beberapa tahun terakhir kesehatannya sudah nggak bagus karena ada radang paru-paru. 他爸爸是因为有肺炎，他的身体也衰弱了， Sehingga mau nggak mau Musa sering pulang pergi untuk merawat orang tua. 所以不得不牧师要常常回去来照顾他的父母。 Sekali pulang minimal 1 bulan di tempat orang tua. 他一回去至少有1个月之久。 Tahun lalu papa beberapa kali masuk keluar rumah sakit, Musa lebih lama nunggu papa. 去年呢，他爸爸很多次进医院，然后所以牧师要常常回去照顾他爸爸。 Walaupun Musa Esra ini punya 3 saudara, 2 kakak, 1 adik laki-laki. 虽然牧师有3个弟兄们，就是2个哥哥1个弟弟， Tapi di antara 4 anak, Musa Esra ini yang sebenarnya paling dekat dengan orang tua. 但是在他们当中，牧师跟他的父母是最接近的， Karena dia merasa punya hati yang mengasihi dan bertanggung jawab kepada keluarga. 因为他对父母有爱和责任的心。 Bapak Ibu Saudara, gambar yang sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah pemandangan di China. Banyak sekali orang tua ketika dia mau pergi berobat ke rumah sakit, dia tuh pergi sendirian, gak ada yang nganter. 那如果我们看这个左边这个图片呢，就是在中国的情况，有很多老年人，他要看病就是一个人去的。 Saya beberapa kali ketika di China pernah ke rumah sakit dan saya ngelihat banyak sekali emak-emak, engkong-engkong kalau ke rumah sakit itu sendirian, kasihan lihat mereka. 我好几次去中国的时候，看到在医院里有很多的老年人，就一个人在去医院，没有人 Apalagi 陪 kalau 伴。 mereka pergi harus naik angkutan, terus ke rumah sakit harus nyebrang itu naik tangganya aja berapa puluh anak tangga. 更何况如果他们是要坐公车去的，然后要那个走很多的楼梯。 Jalan aja udah susah harus bawa-bawa tongkat, apalagi naik-naik turun tangga. 他们连走路也是已经很难了，要带拐杖，更何况是要上上下下这个楼梯。 Sampai di rumah sakit di China udah canggih Bapak Ibu. 到了那个医院已经很先进了。 Karena mau pesan dokter semua pakai elektronik, ada mesinnya. 要那个挂号呢，是全部是用这个机器， Mau bayar pun harus pakai kartu. 要付钱也用卡， Dimasukkan ke alat baru masuk saldo. 是这个放在这个机器里面，然后有那个再可以付钱的。 Kadang-kadang banyak orang tua nggak ngerti gimana caranya pakai mesin itu. 有很多老年人他们不懂怎么用这个机器， Perlu dibantu sama, mungkin memang ada penjaga yang bantu atau mungkin orang-orang yang berbaik hati. 要有一些人有帮助他们。 Tapi saya sering tanya dan berpikir kemana anak-anak mereka? Kok nggak ada satupun yang menemani orang tua ini berobat? 但是我自己常常想，他们的孩子们是在哪里呢？为什么没有一个来陪伴他们呢？ Nah Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak hari ini, apakah kita punya hati yang mengasihi seperti Yesus mengasihi ibunya? Apakah kita punya hati yang bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga kita? 那如果我们作为一个孩子呢，我们是否像耶稣一样，我们爱我们的父母，对父母有一个责任的心呢？ Kalau Bapak Ibu sekarang sudah lanjut usia,
如果弟兄姐妹已经年长了， nggak punya lagi orang tua di tengah-tengah dunia ini, 在这个世界上没有家人了， biarkan anak cucu kita untuk menyatakan kasih dan tanggung jawabnya kepada kita. 让我们的子孙表达对我们的爱和责任。 Kadang-kadang ada orang tua yang rada aneh juga. 有时候有一个那个父母亲也是比较怪怪的， Tinggal sendiri, nggak mau sama cucu, nggak mau sama anak. 要一个人住的，不要跟孩子，不要跟孙子， Takut nyusahin katanya. 怕当他们的累赘。 Kalau misalnya mau dibeliin ini dan itu nggak usah ngerepotin. 如果他们给他东西，他说不要打扰你们。 Kadang-kadang ada orang tua yang memang memikirkan anak-anaknya. 有时候有一些父母也为他的孩子们着想的， Tetapi biarkanlah mereka juga bisa menyatakan kasih dan tanggung jawabnya kepada kita. 但是我们也要让他们表达他们对我们的爱和责任， Supaya mereka juga bisa berbahagia. 让他们也可以很幸福。 Karena ketika mereka bisa memberi, ketika mereka bisa menyatakan kasih kepada orang tua, itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka. 因为当他们可以表达他们对父母的爱，这也是成为一个幸福。 Saya satu kali menengok seorang AI yang usianya sudah 94 tahun. 有一次我探访了一个阿姨，已经94岁了。 Saya bilang, AI, anak-anak baik-baik ya, mau merawat AI, mau menjaga AI setiap hari bergiliran. 我说，哎，阿姨，你的孩子们是很好啊，要轮流的照顾你。 Aduh, kasihan mereka juga. Mereka juga harus kerja, harus usaha. Kalau ngerawat saya terus, gimana kerjaan mereka? 啊，他们也很可怜，要做生意，要工作。如果不断的照顾我，那他们怎么办呢？ AI ini terlalu memikirkan anak-anak. 这个爱也太为他的孩子着想了。 Satu sisi bagus, 一方面是好的， tapi sisi lain AI ini juga harus belajar untuk menerima kasih dari anak-anaknya. 但是另一方面，这位爱也要学习来接受他孩子们的爱。 Saya cuma bilang, AI doain aja anak mantu usahanya lancar-lancar. 我跟他说：“那你为他们祷告吧，让他们的生意、他们的工作都很顺利。” Mereka udah bisa ngatur sendiri, ada 4 adik kakak gantian jaga AI. 他们有4位弟兄姐妹，他们自动的轮流来照顾这个阿姨。 Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saya dan saudara. 那今天呢，神的话语再一次的提醒我们， Bagaimana kasih dan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita masing-masing. 我们如何对我们的家人有爱心、有责任心呢？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sama-sama dengarkan. 主啊，我们感谢你，借着我们所聆听你的真理， Biarlah menolong kami untuk menjadi seorang anak yang punya kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga. 让我们可以表达我们对家庭的这个爱和责任。 Jika orang tua kami mungkin sudah lanjut usia, biarlah kami juga tetap boleh memikirkan masa depan mereka. 如果我们的父母已经老迈了，但愿我们也还可以为他们着想。 Kami di saat ini mungkin ada yang sudah menjadi orang tua. 也许在我们当中已经成为了父母， Biarlah kami tetap memberikan kesempatan buat anak cucu kami boleh berbagian di dalam menunjang kehidupan kami hari ini. 但愿我们也给我们的孩子们一个机会，让帮助我们的生活。 Biarlah kami juga boleh berbesar hati menerima uluran tangan daripada anak atau cucu kami. 我们也可以开我们的心来接受他们的帮助， Sehingga mereka juga boleh menyatakan kasih mereka dalam kehidupan tua kami. 好让他们也可以在我们老迈的时期表达他们对我们的爱。 Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sudah berhenti berbicara. 感谢主，虽然你的话已经停止说话了， Tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami. 但是圣灵不断的在我们心里面动工。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。